Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen, Continuous Improvement. Hari ini cikgu akan bincangkan sejarah tingkatan 5 KSSM di bawah tajuk 9.6 Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau dikenali sebagai ASEAN. Malaysia memberikan perhatian yang serius dalam hubungannya dengan negara serantau. Pandangan Malaysia iaitu keselamatan dan keutuhan masa depan negara berkait rapat dengan kemantapan dan keamanan kawasan Asia Tenggara. Keselamatan Malaysia akan terjamin jika semua jirannya hidup dalam aman. Pelibatan Malaysia dalam negara serantau membolehkan negara kita menjadi anggota ASEAN yang memberikan manfaat dalam politik, ekonomi dan sosial. Kita lihat pelibatan Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau dikenali sebagai ASA yang ditubuhkan pada tahun 1961. Merangkumi gabungan pertama yang melibatkan 3 negara di Asia Tenggara iaitu Malaysia, Filipina dan Thailand. Jadi persafahaman pertama iaitu melalui Mafilindo pada tahun 1963 iaitu persafahaman yang membabitkan Malaysia, Filipina dan Indonesia diwujudkan. Ini adalah bagi menyelesaikan isu pembentukan Malaysia. Tetapi Mafilindo gagal mencapai matlamatnya iaitu pada 8 Ogos 1967. Usaha meningkatkan semangat setiakawan dan keserantauan melalui ASEAN dan ASEAN telah ditubuhkan. Pada peringkat awal, pertubuhan ini dianggotai oleh 5 negara. Cuba lihat paparan negara yang berwarna merah. Pertama, daripada Malaysia, kejiranan Malaysia iaitu Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina. Seterusnya, terdapat 5 anggota baharu yang diwarnakan dengan warna biru, terdiri daripada Myanmar, Laos, Vietnam, Cambodia ataupun namanya Kemboja dan juga negara Brunei. Penubuhan ASEAN merupakan kejayaan cemerlang terhadap dasar luar Malaysia. Kita lihat kepada logo ASEAN. Logo ASEAN menunjukkan 10 tangkai padi yang melambangkan impian pengasasan ASEAN, iaitu 10 buah negara yang diikat oleh semangat persahabatan dan perpaduan. Dan moto ASEAN ialah keamanan, kestabilan, kegigihan, kedinamikan, kesucian serta kemakmuran. Kita lihat kepada pelibatan Malaysia di bawah Deklarasi ASEAN 1967. Pertama, zon aman, bebas dan berkecuali dan dikenali sebagai ZOFAN. Kedua, penyelesaian konflik serantau. Ketiga, kerjasama ekonomi. Dan keempat, kerjasama sosial. Jadi kita akan lihat semua penglibatan Malaysia dalam slide yang seterusnya. Untuk bahagian pertama, zon aman, bebas dan berkecuali ataupun dikenali sebagai ZOFAN. Deklarasi Zone of Peace, Freedom and Neutrality ataupun dikenali sebagai ZOFAN diumumkan pada tahun 1971 di Kuala Lumpur. Dan deklarasi ini menjadi perkara penting yang dikemukakan oleh Malaysia dalam ASEAN. Malaysia menjalinkan hubungan dengan China sebagai langkah pengisian konsep ZOFAN tersebut. Malaysia menjadikan ASEAN sebagai platform terpenting untuk mengisytiharkan perubahan dasar luar negara
pada peringkat serantau dan global. Dan langkah ini termasuklah mendapatkan pengiktirafan daripada kuasa besar seperti Amerika Syarikat, Rusia dan China. Seterusnya, yang kedua, kita lihat penyelesaian konflik serantau, iaitu Malaysia terlibat secara aktif mencari penyelesaian dalam konflik politik yang berlaku di Indo-China, iaitu terutamanya di Vietnam dan Kemboja, kerana dibimbangi akan menjejaskan kestabilan rantau Asia Tenggara. Konflik di Vietnam dan Kemboja berkaitan dengan ancaman komunis dan pelarian. Malaysia menyeru agar kuasa besar tidak campur tangan dalam isu di Vietnam. Isu di Kemboja pula berjaya diselesaikan melalui pilihan raya pada tahun 1993. Malaysia turut menghantar pasukan pengaman di bawah PBB, iaitu misi UNTAC. Seterusnya, kita lihat kepada yang ketiga, iaitu di bawah pelibatan kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi ASEAN bermula sejak tahun 1970-an, iaitu negara anggota ASEAN merupakan rakan dagang Malaysia yang penting. Pada tahun 1978, projek industri ASEAN iaitu AIP dimulakan. Antara projek yang berjaya termasuklah pertama, pengeluaran baja Urea di Indonesia dan Malaysia. Kedua, pengeluaran baja fosfat dan kuprum di Filipina. Dan yang ketiga, penghasilan serbuk soda di Thailand. Potensi perdagangan antara negara ASEAN yang besar menyebabkan Malaysia mempromosikan dan menyokong konsep integrasi ekonomi ASEAN. Sokongan ini diharapkan mewujudkan satu pasaran tunggal ASEAN yang bebas seperti penggunaan mata wang ASEAN. Dalam meningkatkan perdagangan antara negara ASEAN, beberapa insentif dilaksanakan, termasuklah melalui skim keutamaan perdagangan ataupun SKP yang telah dicadangkan pada tahun 1976 dan juga telah dilaksanakan bermula 1978. Dalam skim ini, pemotongan cukai barangan telah dilakukan dan Malaysia menawarkan pemotongan cukai ke atas pelbagai jenis produk keluaran negara anggota ASEAN. Yang keempat, kita lihat kepada kerjasama sosial, iaitu Malaysia menjalinkan kerjasama sosial melalui penubuhan Southeast Asian Minister of Education Organisation ataupun dikenali sebagai SIMEO, iaitu Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Kita lihat kerjasama dalam semua bidang yang berkaitan dengan pendidikan, pertukaran pelajar, penubuhan pusat serantau pendidikan seperti pembinaan The Regional Centre of Education in Science and Mathematics ataupun dipanggil REGSM, iaitu Pusat Serantau Pendidikan untuk Sains dan Matematik yang pusatnya terletak di Pulau Pinang, Malaysia. Kerjasama dalam bidang kebudayaan dilaksanakan seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian melalui penubuhan Tabung Kebudayaan ASEAN. Sukan C turut dilaksanakan untuk menjalinkan kerjasama dalam sukan. Slide yang terakhir, kita lihat di mana Malaysia merupakan antara pelopor kepada penubuhan ASEAN dan aktif dalam penubuhan ini sehingga kini. Sejak penubuhannya, ASEAN berjaya membuktikan kejayaannya dalam pelbagai bidang dan dihormati oleh pihak luar sebagai organisasi yang sangat penting di rantau Asia Tenggara. Pelibatan Malaysia yang aktif dalam penubuhan ini menunjukkan semangat
persahabatan serantau yang kukuh dan sangat penting kepada kemakmuran serta kemajuan negara. Dan akhir sekali kita lihat gambar di mana Tun Hussein Onn, Perdana Menteri Malaysia yang ketiga, berucap dalam sidang kemuncak ASEAN pada 23 sehingga 25 Februari 1976 di Bali, Indonesia. Demikianlah saja perkongsian saya untuk topik 9.5 dan 9.6. Semoga bermanfaat untuk rakan-rakan guru dan juga murid-murid di luar sana. Sehingga berjumpa di video yang seterusnya. Salam Kaizen, Continuous Improvement.